memakan kira-kira 4 jam apabila ditinggalkan di seorang bayi hentian bas perempuan yang kampung masih Arti bertali Lembu pusat dibentung ditemui dalam awal kotak pagi di tadi. persimpangan Jalan Kabus, Jalan Bintang di Ampang, Selangor. Pembuangan bayi di negara ini adalah satu isu yang serius dan harus ditangani dengan segera. Itu kata Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang sentiasa menegakkan panji-panji keadilan, guru-guru serta para tetamu yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam satu majlis ilmu, iaitu Forum Remaja Dewan Bahasa Pustaka tahun 2023. Hadirin yang dihormati sekalian, pembuangan bayi adalah merupakan isu yang sering timbul sejak sekian lama sama ada di Malaysia maupun negara-negara lain. Perbuatan meninggalkan bayi atau kanak-kanak dengan tujuan untuk membuang ataupun menyembunyikan kelahiran mereka serta tidak mahu bertanggungjawab boleh dikategorikan sebagai perbuatan buang bayi. Menurut statistik PDRM, dari 2018 hingga 2021, tempat pembuangan bayi paling tinggi direkodkan adalah di kawasan rumah, iaitu sebanyak 178 kes. Diikuti tempat pembuangan sampah, loji, longkang dan kubahan 31 kes. Dalam tandas 30 kes, masjid dan surau 29 kes, tepi kedai, bangunan dan pejabat 26 kes serta tepi jalan 21 kes. Persoalannya, mengapakah perbuatan buang bayi ini terjadi dan apakah solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini daripada berulang kembali? Aspek sosio perundangan akan dikupas bagi mengatasi permasalahan ini demi memahami isu di atas. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan yang hangat ini, izinkan saya Muhammad Syazani Besarin selaku pengerusi forum pada hari ini untuk memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita yang berdedikasi lagi bijaksana. Ahli panel pertama kita nampak sungguh bersemangat dan manis orangnya. Duduk di sebelah kanan saya ialah saudari Siti Nur Sharifah Rifkah binti Nur Izham selaku Setiausaha Pengawas Sekolah SMK Penuh. Assalamualaikum dan apa khabar saudari? Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah saya sihat dan saya sangat gembira kerana diizinkan Allah SWT dapat menghadiri dalam forum remaja kita pada hari ini. Seterusnya, orang yang segak serta ceria merupakan ahli panel yang kedua kita, iaitu saudara Muhammad Adam Fahimil Azrizal selaku Ketua Pengawas Sekolah SMK Penuh. Terima kasih kerana sudi memenuhi undangan kami ke Majlis Forum Remaja pada kali ini. Sama-sama pengurusi majlis. Terima kasih juga kerana sudi mengundang saya untuk menjayakan majlis forum pada hari ini. Dan kita tidak lupa juga kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu yang kelihatan lemah lembut orangnya, iaitu saudari Nurul Imanina binti Osman selaku Timbalan Ketua Pengawas Sekolah SMK Penuh. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari kerana sudi datang menjayakan Forum Remaja pada tahun ini. Sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi mengundang saya untuk menjayakan lagi majlis forum pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah mengenali ketiga-tiga ahli panel Forum Remaja tahun 2023. Seterusnya, tanpa kita melengahkan masa, eloklah kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Sebagai pembuka tirai diskusi, saya minta kepada ahli panel pertama menjelaskan isu pembuangan bayi yang semakin parah dan telah menjadi masalah sosial yang serius pada hari ini. Silakan saudara, silakan saudari. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang segak orangnya. Perbuatan membuang bayi di merata tertempat adalah satu jenayah yang paling zalim dan kejam serta lebih hina tarafnya berbanding haiwan. Malah haiwan lebih baik daripada itu kerana mengasihi dan memelihara anak-anak serta sanggup mati demi keselamatan dan nyawa anak-anak. Perbuatan membuang bayi pada masa kini menyerupai perbuatan wadu banat orang Arab, yang mana pada zaman itu anak perempuan di tanah hidup sebelumnya datang pembimbing agung Nabi Muhammad SAW. Malah pada zaman kini, perbuatan membuang bayi adalah lebih jahiliah berbanding zaman jahiliah terdahulu kerana pada zaman itu bayi dibezakan jantinanya, hanya anak perempuan sahaja yang ditanam dan bukan anak lelaki. Namun sekarang, bayi lelaki juga adalah bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Larangan membunuh dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 33 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh seorang manusia itu yang diharam oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Maksud dari surah Al-Isra ayat 33 membuktikan bahawa kes pembuangan bayi ini amatlah serius dan ditegakkan dalam agama kita. Lantaran itu, isu pembuangan bayi ini akan menjadi wabak yang akan merosakkan sistem kekeluargaan yang terhasil daripada perkara melanggar syariat Islam dan norma masyarakat. Perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar dan perlu dijauhi perbuatan zina oleh golongan muda dalam masyarakat kita pada hari ini. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Sekadar itu daripada saya, kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih saudari Sharifah. Begitulah gambaran yang dapat diceritakan oleh ahli panel pertama kita sebentar tadi. Cukup jelas dan mudah difahami.
Kita telah sedia maklum bahawa masalah pembuangan bayi telah melanggar syariat agama Islam dan norma masyarakat. Oleh itu, soalan seterusnya ialah apakah yang menjadi puncak utama kepada berlakunya masalah sosial tersebut? Dipersilakan ahli panel kedua untuk menjelaskan pernyataan ini. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Kes pembuangan bayi di Malaysia terutamanya dalam kalangan remaja masih berluasa walaupun sudah memasuki tahun 2020. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semasa melancarkan kempen pencegahan pembuangan bayi pada Ogos tahun 2020. Ini menyebabkan sebanyak 1,010 kes yang dicatat sejak 2010 hingga Mei 2019 dan bayi hidup ini tidak bernyawa sebanyak 64% dalam kes tersebut. Ini bermakna setiap 3 hingga 4 hari bayi mungkin dibuang dan akan mati. Masalah pembuangan bayi sangat berkait rapat dengan berbagai isu lain berkaitan remaja. Contohnya kehamilan remaja, pornografi, hubungan seksual yang awal dan aktiviti seksual yang semakin meningkat dalam kalangan remaja. Menurut kajian penduduk dan keluarga Malaysia 2014 MPFS 5 menunjukkan bahawa peningkatan daripada 2.2% 2004 kepada 4.8% 2014 remaja yang terlibat dengan hubungan seksual. Selain daripada itu, 35.3% pula remaja yang terlibat dengan pornografi. Permasalahan ini telah mengundang mereka untuk terlibat dengan pergaulan bebas, justru bertindak membuang bayi. Ketagihan pornografi terutamanya dalam kalangan remaja amat membimbangkan kerana mereka mula merasakan sesuatu benda yang menyeronokkan. Ketagihan pornografi menjadi puncak utama terjadinya kes pembuangan bayi. Sebagai contoh, ketagihan pornografi sering melibatkan murid-murid sekolah dan pelajar-pelajar polis universiti. Bab kata pepatah, kalau tidak berada, takkan tempur besaran rendah. Setiap hal yang berlaku mesti ada sebabnya. Lantaran daripada itu, ketagihan pornografi menjadi puncak utama terjadinya kes pembuangan bayi pada masa kini. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih saudara. Lihatlah para hadirin, musim beralih musim, angin beralih arah. Kebenaran mengenai ketagihan pornografi dalam kalangan remaja menjadi punca utama kepada berlakunya masalah sosial tidak dapat dinafikan. Persoalan seterusnya kepada ahli panel ketiga. Apakah punca-punca lain berlakunya pembuangan bayi yang semakin serius pada hari ini? Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Mengapa hal seperti ini semakin kerap berlaku? Hal ini berlaku kerana di sebalik setiap kes pembuangan bayi ialah satu kehamilan tidak dirancang yang kerap kali berlaku akibat hubungan seks tidak selamat dan tanpa perlindungan. Hubungan seks tidak selamat dan kehamilan tidak dirancang boleh berlaku akibat kekurangan pendidikan dan pengetahuan seks. MPFS 5 melaporkan antara remaja yang pernah melakukan hubungan seks hanya 35.1% yang menggunakan alat pencegah kehamilan. Stigma yang kuat juga dikaitkan dengan ibu tidak berkahwin lalu mendorong ibu tunggal muda mengabaikan bayi mereka kerana malu dan takut. Kekurangan sokongan emosi daripada ahli keluarga menjadikan keadaan lebih teruk. Remaja hamil takut untuk meminta bantuan daripada saluran sewajarnya bukan hanya kerana peduli sosial tetapi juga kerana undang-undang yang menghukum hubungan seks konseksual oleh sesiapa di bawah 18 tahun. Selain itu, sekiranya anak dibimbing dan mendapat perhatian penuh daripada keluarga, pastinya mereka tidak akan merasa sunyi dan tidak terjebak dengan segala masalah gejala sosial. Selalunya, mereka yang mendambakan perhatian, mencari cinta dan terlanjur adalah disebabkan kurangnya perhatian daripada keluarga. Ia juga merupakan punca pembuangan bayi yang amat berluasa kini. Kasih sayang keluarga sangat penting dalam membentuk anak yang pandai menjaga maruah diri dan keluarga. Tanpa kasih sayang keluarga, kemungkinan anak akan terabai dan membuat hal masing-masing. Hal-hal negatif akan menyebabkan mereka terpesong melakukan zina sehingga terjadinya punca pembuangan bayi. Pak kata pepatah, rumahku, syurgaku. Sekian sahaja daripada saya, kembali pada pengurusi majlis. Terima kasih saudari panel ketiga. Nampaknya isu yang menjadi topik forum semakin menarik untuk dibincangkan. Maka dengan ini, sejauh manakah isu pembuangan bayi mendatangkan kesan kepada masyarakat? Mohon ahli panel kedua untuk jelaskan. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Menurut penolong pengarah bahagian siasatan jenayah Bukit Aman di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Asisten Komisioner SCP Siti Kamsiah berkata berdasarkan statistik PDRM sekurang-kurangnya 10 kes yang dicatat sejak 4 tahun lalu, iaitu bermula daripada 2018 hingga 2021. Sebagai contoh, berita melaporkan seorang remaja berusia 15 tahun, Ibi Syakti, bertindak membunuh dengan menikam bayinya selepas melahirkan bayi tersebut. Sudah tentu bukan sahaja membimbangkan tetapi amat mendukacitakan. Menurut laporan media pada 8 Februari 2021, remaja dan bayi lelaki yang dilahirkan dengan cukup sifat itu mempunyai kesan tikaman di bahagian dada kiri dan ditemui di sebuah rumah di daerah Kemaman, Terengganu.
Ramai juga yang masih ingat dengan seorang pelajar polis yang mencapak bayinya di apartmen di Bandar Baru Falil, Air pada 10 Julai 2020. Bayi itu meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Susulan dengan itu, remaja dan bayi lelaki ditahan reman bagi siasatan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahawa tren buang bayi pada masa kini masih berluasa walaupun pelbagai cara sudah dilakukan untuk menangani masalah ini, terutamanya dalam kalangan remaja. Mereka ini seperti tidak takut dengan perbuatan kejam. Hal ini kerana masyarakat kita telah terdedah dengan perbuatan yang tidak bermoral. Secara tidak langsung akan meningkatkan lagi jumlah kadar kelahiran anak luar nikah. Peningkatan ini akan menyulitkan kehidupan mereka setelah mereka besar kelak. Hal ini kerana mereka merupakan anak yang tidak sah taraf. Mereka juga akan terkesan untuk meneruskan kehidupan pada masa akan datang. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih saudara. Demikianlah beberapa kesan kepada masyarakat mengenai isu pembuangan bayi. Siapa sangka isu yang disangka remeh mampu memberi kesan sebesar ini. Tidak cukup mendatangkan impak negatif kepada individu yang melakukannya, malah turut memberi kesan kepada bayi yang tidak berdosa. Oleh itu, apakah solusi untuk mengatasi masalah ini daripada semakin parah? Mohon ahli panel pertama untuk jelaskan. Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi majlis. Masyarakat seharusnya lebih peka dengan kes-kes buangan bayi ini serta boleh memberi maklumat kepada pihak berkuasa agar kebajikan pihak-pihak terlibat juga terjaga. Di masa kini, pihak kerajaan telah mengambil tindakan lebih proaktif berkaitan dengan kes-kes buangan bayi serta bantuan-bantuan sosial yang mungkin diperlukan bagi aktiviti pencegahan. Selain daripada cara sah, iaitu terdapatnya alternatif lain dengan meninggalkan bayi yang tidak diingini di BBH secara legal. Selain daripada menyelamatkan nyawa, bayi tersebut boleh jadikan anak angkat kepada pasangan yang sesuai. Kaedah ini adalah sesuatu yang kontroversi untuk negara kita, memandangkan pemikiran masyarakat pada masa kini menganggap bahawa tindakan ini bagi mengalakkan lagi kes-kes buangan bayi berlaku. Pengembangan tenaga dari segenap lapisan masyarakat adalah diperlukan bagi menangani permasalahan kes pembuangan bayi. Isu ini akan lebih berjaya jika diaplikasikan elemen sosio perundangan. Pihak keluarga, institusi pendidikan, institusi kesihatan, kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO perlulah sama-sama menyedarkan masyarakat bahawa jenayah pembuangan bayi ini bukanlah sesuatu yang normal, memandangkan resam setiap anak itu memerlukan ahli keluarga. Perkara ini seiring dengan konsep institusi di mana lebih baik anak-anak ini diberi sepenuh kasih sayang dan perhatian di bawah penjagaan ahli keluarganya dan bukan di institusi selain ahli keluarga. Ini seterusnya akan membentuk satu kitaran di mana pada masa hadapan anak-anak ini bakal mempunyai keluarga sendiri dan seterusnya menjaga anak-anak mereka. Dengan cara ini, konsep kekeluargaan akan terus dihormati dan kes pembuangan bayi tidak akan berleluasa. Kesan jangka panjang adalah mereka kehilangan jati diri dan tertanya-tanya siapakah diri mereka sebenarnya. Sekian daripada saya, kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih saudari Sharifah. Begitulah buah bicara daripada ahli panel pertama kita sebentar tadi. Saya kira amat padat dan penuh maklumat. Kesan ini akan semakin serius jika ada langkah yang sewajarnya diambil. Justru, pada pandangan ahli panel ketiga, adakah wajar dan perundangan perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini? Mohon ahli panel ketiga untuk jelaskan. Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi kepada saudara pengerusi majlis. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkenaan hak kanak-kanak 1989 adalah sebuah konvensyen yang mengaturkan hak-hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan budaya kanak-kanak. Artikel 7 konvensyen tersebut menyatakan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mengetahui dan dijaga dengan baik oleh kedua ibu bapanya. Apabila seseorang kanak-kanak itu diabaikan, hak ini dianggap telah dilanggar. Bayi dan kanak-kanak kecil adalah yang paling berisiko diabaikan dan kadar pengabaian bayi dalam kalangan negara-negara Kesatuan Eropah adalah membimbangkan, terutamanya dalam keadaan iklim ekonomi semasa. Oleh itu, tindakan perundangan amat wajar untuk mengatasi masalah ini daripada menjadi semakin teruk. Dengan peningkatan kes itu setiap tahun, sudah tiba masanya reformasi undang-undang yang berkaitan terutamanya perundangan syariah di Malaysia dilakukan. Hukuman paling berat perlu dilakukan kepada pelaku yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kes buangan bayi.
Hukuman yang paling tinggi boleh dikenakan terhadap pesalah khalwat, berzina atau bersekedudukan menurut penakman jenayah syariah negeri adalah dengan telah melebihi RM5,000 atau penjara tak lebih 3 tahun atau sebatan tak lebih 6 kali atau kedua-duanya sekali. Selain itu, dalam konteks penulisan hukuman yang lebih berat dikenakan, Kerajaan Malaysia telah meletakkan kes buangan bayi disiasat sebagai kes bunuh atau cubaan membunuh yang boleh disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Akta 574 yang boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Bagi kes cubaan membunuh pula disiasat di bawah Seksyen 307 yang membawa kepada hukuman penjara maksimum 20 tahun. Tindakan perundangan dapat membendung isu pembuangan bayi menjadi semakin parah dalam kalangan masyarakat. Sekian sahaja daripada saya, kembali pada saudara pengurusi majlis. Terima kasih saudari panel ketiga di atas penjelasan dengan penuh fakta dan ilmiah. Hakikatnya, institusi yang terbaik perlu dicakna untuk mengatasi isu yang telah menjadi duri dalam daging kepada masyarakat, negara dan agama. Hadirin sekalian, kita sudah sampai ke penghujung perbincangan. Islam dan hak asasi kemanusiaan tidak dapat dipisahkan. Hak kemanusiaan kadang-kala dianggap sebagai tanggungan moral yang didukung oleh masyarakat dan sebahagian besarnya dilaksanakan oleh undang-undang. Justru, hak-hak yang digariskan oleh setiap perlembagaan sebuah negara dan agama perlu diakui dan ditegakkan secara adil, berhemah dan bijaksana. Dalam konteks pembuangan dan pengabaian bayi, Islam melarang sekeras-kerasnya perbuatan terkutuk tersebut. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang sudi berkongsi idea serta pandangan mantap. Sekian sahaja pertemuan kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada forum remaja akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.